نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Nanti ingatkan Ustazah, sebelum kita keluar kelas kita nanti, saya ada baru sangat semalam ke apa entah, seseorang tu dia ada isu tentang takziah tau. Takziah orang meninggal. Tapi bagi saya okey je, tak ada masalah. Tapi dianya, tuan badan tu. Tapi saya, kalau nak tunggu kawan, kita boleh cerita sekarang. Kalau sementara nak tunggu kawan sekejap lagi. Sedikit masa lagi kita boleh. Dia punya isu macam ni tau. Dia cakap isteri dia meninggal dunia. Isteri dia meninggal dunia. Jiran dia kata, jiran dia orang kita lah sama. Jiran dia kata tak ucap takziah pada dia. Itu dia punya ayat. Jadi saya menyangka jiran dia yang sama-sama Islam tadi, saya sangka jiran dia tak datang. Itu sangkaan saya. Sebab dia cakap dia tengah sedih, isteri dia meninggal, jiran tak ucap takziah. Okey, kita ingat tak datang. Kita heran jugalah kalau jiran sebelah rumah tak datang, pelik juga kan? Pelik kan? Tetapi rupa-rupanya semalam baru faham. Dia cakap jiran depan rumah dia Chinese tu datang, hello Haji, we feel sorry for you, for your loss, that your wife passed away. Itu dia terima, itu takziah daripada Cina tu dia terima. So sekarang ni dia kata yang Melayu tadi, yang sebelah rumah tu, datang salam je, tak cakap macam Cina tu cakap. Oh saya kata itu maksudnya. Itu ke maksudnya tak takziah? Saya cakap ya. Dia kata dia tengah sedih. Jadinya macam Cina tadi tu bagi takziah tu dia kira dia welcome lah. Dia welcome. Tapi bila kawan yang seagama tadi datang rumah salam tak cakap apa-apa, bagi dia itu tidak mengucapkan takziah. Saya jawab, hakikatnya jiran tu datang bersalam. Itu takziah dah tu. Tak perlu lafaz ucapan. Itulah kadang-kadang orang dia punya, tak tahulah kenapa dia jadi begitu. Dia datang, dia bersalam, cukuplah cakap dia. Kenapa nak cakap macam Cina tadi? Cina memang cara Cina lah. Cina macam ni, oh we feel sad, you be patient for your loss, that you apa itu cara Cina. Tapi cara orang Islam tak perlu ucap tu. Cukup dia datang, dia beri salam. Itu maksudnya dia takziah lah tu. Itu yang saya beri penjelasan lah. Tapi tuan badan tu dia kata dia lebih dia merasakan yang Islam tadi tak ucap takziah pada dia. Dia pelik juga orang macam orang sebenarnya. Tapi kalau orang dah datang, maksudnya orang tu okey lah, betul tak? Kan? Tapi itulah kefahaman orang masing-masing. Masing-masing orang. Okey, itu sedikit lah. Saya suka kongsikan supaya kita faham. Kita jadi lebih terbuka lah. Ya? Okey, kita hari ni pada halaman 36, latihan 2 huruf dal. Kalau Amy nak letak di skrin, boleh saja ya Amy? Letak di skrin kita punya ni dan besarkan sedikit. Nampak tak? Sekarang di dal. Huruf dal. Ya, huruf dal ya. Okey, kalau kita tengok dia, cumanya kat situ kita kena letak, dia suruh letak apa? Al-alam. Al-alam maksudnya kita dalam bab al-alam. Al-alam tu nama. Apa-apa nama lah ya. Segala apa-apa nama dalam Quran dipanggil al-alam. Ya. Bukan alam ni, bukan alam dunia, alam akhirat, bukan. Ya, ejaan dia lain. Ya. Tapi itu apa-apa pun nama memang dipanggil al-alam. Makanya kat sini kita kena letak nama lah. Maksudnya kita kena isi tempat khusus nama orang. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu kan ayat ni, melainkan orang hafal. Betul tak? Ya. Jadinya Amy, kalau boleh Amy keluarkan ayat Quran daripada Google lah. Kat sini tak nampak. Kat sini tak nampak ayat sepenuhnya. Kalau boleh ayat Quran ya yang sepenuhnya. Jadi kita tahu ayat itu penuhnya. Ini boleh. Okey. Jadi kita tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan ataupun baladan amina. Terpulanglah. Bila dalam ilmu bahasa Arab nak berhenti tu, nak matikan pun boleh, tak nak mati pun tak apa. Itu dalam ilmu bahasa Arab. Dia bukan cara mengaji lah ya. Nak sebut baladan aminan ataupun baladan amina, boleh saja. Okey. Kalau kita tengok di sini, dan ketika huruf waw ya, huruf waw bermaksud dan kategori dia ya dalam ilmu bahasa Arab, huruf waw dia dipanggil huruf ataf. Huruf ataf ni maksudnya kata nama penyambung. Itu maksud dia ya. So waw huruf ataf
bermaksud kata nama penyambung atau kata penyambung boleh jugalah ya. Okey. Is maksudnya ketika. Ya, ketika ataupun tatkala boleh je. Dan ketika dan tatkala, tapi is tak nampak pun dalam mana-mana. Bukanlah semua ya ada dalam dia punya nama, ada yang tak ada nama pun ya. Dia jatuh kategori haraf biasalah. Mungkin ada haraf yang haraf ataf, haraf mungkin ada haraf jar, tapi ada juga haraf tapi yang tidak termasuk dalam tak ada nama apa-apa. Ada juga macam is tak ada pun ya. Dan is itu ketika. Sekurang-kurangnya bila kita buat macam ni, kita dapat sedikit maksud ayat tu. Sambil belajar dia punya nahu, dapat sedikit lah dia punya maksud dia. InsyaAllah perlahan-lahan kita kalimah-kalimah yang biasa kita jumpa tu, yang ringan-ringan tu, insyaAllah kita nampak dia punya maksud dia. Okay? Dan ketika dan tatkala, qala. Qala adalah fi'il madhi 3 huruf. Fi'il madhi 3 huruf, ada huruf illah di tengah-tengahnya. Huruf sakit ataupun huruf mad di tengah-tengahnya. Huruf mat di sini alif ya. Alif tak ada baris. Huruf mat memang tak pernah ada baris. Tapi ini fi'il madhi 3 huruf, ada huruf illah di tengah-tengahnya. Ya. Dan kalau dia dah fi'il, ada fi'il madhi maksudnya kata kerja telah berlaku, past tense ya. Kalau dah ada fi'il, mesti ada pelakunya. Mesti ada domir pelakunya yang terselindung di dalam perkataan qala tadi. Di istilahnya domir mustatir. Mustatir maksudnya terselindung di sebalik kalimah qala tadi. Kita memang tak nampak ya domir tu ejaannya, tapi kita tahu dia di sebalik perkataan qala, kita tahu domir pelakunya adalah huwa. Itu ya, domir mustatir adalah huwa. Ya, huwa bermaksud dia seorang lelaki. Makanya kalau kita terjemahkan, dan ketika dia telah berkata, macam tu. Dia tu seorang lelaki lah. Tapi kita tak tahu seorang lelaki tu siapa. Ya, kita tahu okey seorang lelaki. Tapi kita tak tahu siapa. Ya. Dan ketika dia telah berkata, jadinya kita tengok sedikit, sila perhatikan selepas fi'il. Qala fi'il, perhatikan isim selepasnya. Ibrahimu, isim tak? Betul tak? Isim kan? Ibrahimu. Ya, isim kan? Nama lagi lagi lama lagi. Al-alam isim al-alam. Nama. Perhatikan baris di hujungnya. Itu penting. Baris di hujungnya mu, Ibrahimu. Barisnya mu tu. Baris pada mim di situ dipanggil baris dhammah tu dipanggil rufu' dipanggil. Ya, Ibrahimu, mu dipanggil dhammah boleh? Rufu' ataupun marfu'. Rufu' dengan marfu' sama. So di sini Ibrahimu adalah isim rufu' kita kata. Ataupun isim marfu'. Makanya kita tahu Ibrahim lah yang huwa di dalam qala tadi. Tips dia, isim itu mesti rufu'. Mesti. Ya. Okay, so kalau kita susun balik. Dan ketika Ibrahim telah berkata. Nampak, kita tak pakai huwa tadi dah. Tak payah. Sebab Ibrahim, huwa tadi adalah Ibrahim. Ya. Dan ketika Ibrahim telah berkata, makanya Ibrahim kita panggil isim fa'il. Kita panggil. Kalau qala fi'il, Ibrahim kita panggil dia isim fa'il. Tak nak sebut isim pun tak apa. Fa'il memang isimnya. Ya. Okey. Kalau nak tanya boleh ya, silakan ya. Ketika Ibrahim telah berkata, so apa kata-katanya? Rabbi bermaksud Tuhanku. Sebenarnya dia ada ya di situ ya. Selepas ba tu ya. Sebenarnya ejaan dia Rabb tu sampai ba di sabdu maksudnya Tuhan. Tapi dia letak baris bawah. Sebenarnya dia ada ya Rabbi. Tapi kat sini kadang-kadang dalam ilmu bahasa Arab ni dia tinggi ya. Dia tinggi. Jadinya ada benda kadang-kadang dibuang. Dibuang yang kita tak nampak. Sebenarnya Rabbi macam ummi. Dia ada ya sebenarnya. Ra, ba, sabdu, ya sebenarnya. Tetapi tak nampak huruf ya. Ada sebab lah tu dia buang. Tapi Rabbi bermaksud Tuhanku. Sebenarnya ada ya ana di hujungnya sebenarnya. Boleh jadi kenapa dia buang, kadang-kadang kita boleh nampak kenapa dia buang, kadang-kadang kita tak nampak. Bukan kita tak nampak apa, sebab ilmunya sangat tinggi. Itu je. Tapi hakikatnya bila ba baris bawah tu Rabbi bermaksud Tuhanku. Jadinya sebenarnya kita tahu ku di situ adalah ada huruf ya sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang ada
ada yang dibuang. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak mampu sebab dia. Ya. Okey, Tuhanku. Ini Kak Ibrahim cakap tadi ya. Okey, kalau kita baca terus Rabbi ja'al. Kalau kita baca terus Rabbi ja'al. Tapi kalau kita pecah-pecahkan dia, lepas Rabbi, macam mana membacanya? Macam mana kita nak baca selepas Rabbi? Macam mana? Ija'al. Bari bawah. Ija'al. Macam tu. Kalau kita pecah-pecahkan ya. Ija'al. Sebab dia kita kena mulakan bacaan dengan baris bawah. Itu mengikut hukum huruf ketiga. Hukum huruf ketiga apa? Huruf-huruf pertamanya hamzah wasal ataupun alif. Itu huruf pertama. Yang tak pernah ada baris. Jadi tak tahu nak baca macam mana. Huruf kedua pula mati. Pun tak tahu nak baca macam mana. Makanya huruf ketiganya baris atas atau bawah. Dua-dua boleh. Baris atas boleh, baris bawah boleh. Kedua-duanya jika huruf ketiga tu berbaris atas macam tu A ataupun I, kedua-duanya boleh. Makanya bacaan kita di situ mesti I. Mesti dimulakan dengan baris bawah. Ija'al. Kalau ala-ala yang macam ni kita boleh teka dah. Oh, ini betul-betul fi'il amar. Biasanya. Kalau membaca dengan hukum huruf ketiga. Kebiasaannya fi'il amar. Kadang-kadang fi'il madi pun boleh juga macam tu ya. So ija'al itu cara membacanya. Dia adalah fi'il amar. Dia sebenarnya fi'il amar maksudnya perintah. Jadikanlah. Itu maksud dia. Jadikanlah engkau. Dia ada engkau sebenarnya kat situ tau. Jadikanlah engkau. Tapi tak nampak engkau kat situ kan? Tak nampak. Dia sebenarnya kalau ij'al tu dhamir dia siapa? Anta. Dia memang kita kena terima. Kalau yang ala-ala macam ini, di awalnya dimulakan antara cara paling mudah dulu pengalaman saya, awalnya ada hamzah wasal, hujungnya mati, nampak? Pada lam mati. So memang dhamir dia anta. Itu memang kita kadang-kadang kita hafal dulu, ya. So jadikanlah engkau, macam itulah maksudnya Ibrahim bercakap kepada Tuhan. Wahai Tuhan, engkau jadikanlah. Jadi saya susun balik. Ustazah nak tanya Ustazah. Fi'il amar tu biasanya dia selepas tu mesti engkau ya Ustazah? Dia bukan tidak semestinya engkau. Dia boleh engkau berdua, engkau semua. Dia ada tiga. Sama ada jadikan. Tapi ada beza tak? Dari segi tulisan tu? Mesti ada. Hujung dia mesti ada. Ya, okey. Sekarang kita cuba cari contohnya lah. Ja'ala. Kita cuba cari ja'ala dalam kamus biru. Tapi saya rasa dia akan bagi fa'ala. Cuba kita buka kamus biru ni. Kamus biru halaman pertama. Saya rasa memang kalau kita cari ja'ala. Okey, sekarang ni kita nak cari fi'il madi dia. Kawan kita bertanya, katalah ij'al tadi bermaksud engkau jadikanlah. Di mana engkau tu? Kita memang tak nampak. Ya, engkau ataupun kau. Ya, engkau jadikanlah. Tapi saya kata jawapannya engkau, anta. Jadi kawan kita tanya, macam mana katalah macam mana kita nak tahu engkau ke siapa ke yang disebut tadi kan, engkau jadikanlah ataupun engkau berdua jadikanlah ataupun satu lagi engkau semua jadikanlah, macam tu. Engkau atau kamu sama ya. Jadinya di hujungnya pada lam itu berbeza, memang berbeza. Awalnya tak ada, awal dia sama tapi pada lam tu berbeza. Kalau dia mati dia anta, kalau dia awak berdua antuma dia tambah alif, lam tak mati. Ij'ala, dia akan jadi macam tu. Dia tambah alif. Kalau mereka ij'alna. Kan? Ij'al dia bukan na tu kami Kak Jem, mereka. Sekarang ni bukan mereka, kamu semua. Jadi kamu semua jadikanlah. Macam tu. Jadinya ke hujung tu dia akan jadi ij'alu. Dia bukan na. Ij'alu. Ya. Okey, sekarang kita buka yang pertama tu. Kamus biru kita ambil fa'ala sama je. Ya. Kita ambil yang fa'ala. Kalau Amy boleh hantar di skrin. Amy boleh letak sebelah menyebelah dengan kita punya ayat ni. Kalau boleh. Hantar fa'ala ya, yang ni ya. Di skrin kita nak tengok perubahan fi'il amar. Ya. Tapi yang ni dah. Wazan fa'ala Ustazah ya? Fa'ala sebenarnya kalau kita cuba cari ja'ala.
Tapi tadi saya nak cepat. Saya kata fa'ala, tapi fa'ala tu dia lain sikit. Saya memang sedang mencari ja'ala. Jangan. Ha, secara fa'ala ni kan dia ada beberapa ya fa'ala. Fa'ala muka surat pertama fa'ala ya. Muka surat 29 juga fa'ala. Nampak? Fa'ala ni dia ada lebih pada 2 sebenarnya. Ya, kalau muka surat 29 pun juga fa'ala juga ya. Kita nak cari ja'ala tapi kadang-kadang dia tak bagi. Kadang-kadang dia kata dia bagi kita suruh ikut kalimah lain yang sama patternnya ya, sama bentuk. Kadang-kadang kita cari yang mana kita nak cari tu ada. Kadang-kadang disuruh ikut kalimah lain. Okey. Dia lebih menepati fa'ala yang muka surat 29. Kalau fa'ala muka surat 1, muka surat awal tu lain. Nampak fa'ala juga? Ya. Amy boleh hantar skrin? Mungkin kawan kita tengah nak buat tengah nak hantar. Tu dia dah hantar pada grup WhatsApp. Boleh je kalau nak cepat tengok pada grup WhatsApp pun boleh juga. Ya, siapa nak cepat apa yang kawan kita hantar. Dia tambah kerja lah sebab dia nak hantar pada skrin ya. Okey. Tapi ini Amy, ini page tak nak page pertama Amy. Page pertama ni pattern dia fi'il amar dia lain. Amy kena ambil fa'ala yang pada surat 29 Amy. Yang 29 dia ada sama seperti yang kita punya. Fa'ala ni dia ada lebih pada 1 tau. Lebih pada 2 sebenarnya. Ya. Jadinya kita nak yang muka surat 29 ya. Tak nak muka surat pertama. Pak Amy baru hantar muka surat 29 ya. Yang ni sama, menepati dengan yang kita nak cari. Waktu kawan nyata tengah hantar. Ya. Okey, tunjukkan besarkan. Okey, sekarang ni fi'il amar. Pergi terus kepada fi'il amar. Ya. Kita tengok perubahan dia sama ada engkau, kamu boleh, kamu jadikanlah. Ataupun kamu berdua jadikanlah. Ataupun kamu semua jadikanlah. Itu jadi kita nak tahu sama ada domir dia tu kamu ke, kamu berdua ke, kamu semua ke. Di sini. Fi'il amar di awalnya tak berubah ya. Dia macam cara fi'il madi. Dia berubah di hujung sahaja. Fi'il madi juga berubah di hujung. Fi'il amar juga berubah di hujung kalau kita tengok. Ya, nampak tu. Tapi kalau boleh besar sikit Amy. Tak tahu. Nampak tu. Okey, if'al di sini. If'al ya. Sama dengan kita punya tu. Ij'al. Sama. Ya. Itu untuk anta. Tengok domir dia pun tarik ke tepi. Domir dia. Anta. Tengok. Nampak anta ya. Sekarang kita tengok antuma. Awak berdua ya. Tengok dia tambah alif ya. Dia tambah alif pada lam. Makanya lam bukan mati dah. Lam tu menjadi mad asli. If'ala. Maksudnya kalau if'ala. Kamu berdua jadikanlah. Nampak? Dia punya berubah tu hujung dia. Dan kalau kamu semua pula. Antum. Dia berubah. Daripada lam tadi lam mati. Lepas tu yang tu lam tambah alif ya. Lepas tu sekarang ni tukar terus. If'alu. Nampak? Kamu semua jadikanlah. Fi'il amar. Itu sedikit kita kena hafal lah. Kita kata ya. Kalau lam mati. Domir dia anta. Kalau lam dia tak mati. Ada alif. Ataupun mad asli ya. If'ala. Domirnya antuma. Tapi kalau lam di situ lu, if'alu, domirnya antum. Itu kita kena tak nak hafal sedikit. Untuk kita tahu sama ada engkau jadikanlah ataupun engkau berdua jadikanlah ataupun engkau semua jadikanlah. Di hujung fi'il amar tu berubah. So yang ni pattern lam mati. Bila lam mati memang antalah. Engkau jadikanlah. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Ustazah faham. Faham ya? Faham Ustazah, tapi tu dah kena hafal tu. Kena hafal sedikit ya. Sebab tu sebenarnya bila kita tengok macam ni, kita lalui proses-proses macam ni yang membuatkan kita ingat insya-Allah. Proses-proses ni yang membantu kita ingat. Nampak? Sedikit tu lah. If'al, if'ala, if'alu. If'al lam mati, tapi kalau tambah lam tambah alif, if'ala, makanya antuma dah dia punya tu. Kamu dua. Dan tukar lam tadi if'alu, maksudnya kamu semua antum. Itu dia punya. Ya. Ya. Itu dia ada 3 untuk muzakkar dan dia ada 3 untuk muannas. Kalau muannas cuba tengok muannas. Cuba turun bawah Amy, kebetulan kita ada pada fi'il amar ya. Fi'il amar untuk perempuan berubah ya. Berubah saya bagi tahu awal-awal. Tengok tunjuk dia punya anti, antuma, antunna ya. Kalau lelaki tadi anta, antuma, antum. Kalau perempuan dia anti, antuma, antunna. Okey, kita tengok fi'il amar dia. Berubah. Saya bagi tahu awal-awal. Okey, dia tadi atas tadi lelaki if'al.
Yang lam mati kan, yang untuk anta if'al, turun gitu je sikit ya, if'al. Tapi kalau kita nak tujukan kepada perempuan, kamu, tapi kamu tu perempuan, kamu jadikanlah. Kalau dia perempuan, lam tu dia tak mati macam kat atas tadi. Lam tu kena baris bawah, lepas tu tambah ya, if'ali. Dia macam tu. Memang perubahan tu tak boleh nak buat apa-apa. Kalau fi'il amar perempuan ya, ditujukan kepada seorang perempuan, lam tak mati macam tadi. Ij'al dia kan, dia akan jadi, kalau kita punya Al-Quran ij'ali, dia akan jadi macam tu. Lam perlu baris bawah sebab kita nak tambah huruf ya. Ya di situ adalah untuk perempuan, anti. Itu memang terpaksa terima dia ya. Ij'ali ataupun if'ali, kalau dua orang dia sama. Antuma dia sama, if'ala sama. Tak ada beza langsung lelaki antuma dengan perempuan antuma. Tak ada beza langsung. Yang berbeza dia punya yang mufrad dia lah ya. Kalau perempuan jamak perempuan pun berubah ya. Jamak perempuan naik sikit Amy. Jamak perempuan tunjukkan. Jamak perempuan memang lain lah. If'alna. Nampak? Lain sangat. Tapi yang fi'il amar ni jarang untuk perempuan. Jamak-jamak ni jarang. Kalau boleh kita yang saya tahu, saya bagi tahu, kalau fi'il amar biasanya banyak yang muzakkar punya. Banyak muzakkar punya, banyak yang tadilah untuk anta, antuma tak banyak sangat dia. Anta punya banyak, antuma ada sikit, antum tu banyak. Lepas tu yang perempuan ni ada sikit-sikit lah. Ya, if'ali tu ada sedikit. Yang selebihnya perempuan jamak tu jarang sangat ada. Kalau kita tak ingat pun tak apalah. Yang penting kita ambil yang muzakkar punya. So di situ ya, fi'il amar berubah di hujungnya. Baru kita tahu domir ni apa. Ya, kalau tanda mati anta, kalau tambah alif tak matilah, lam tambah alif la antuma, dan kalau daripada lam tadi lam mati apa semua tu kan lu, terus dia punya antum. Itu memang nak tak nak kena hafal dululah. Kena terima dia seadanya dia macam itulah. Okey. Tuhanku engkau jadikanlah. Kalau fi'il amar kita mesti cakap dhamirnya anta, mesti cakap, kita mesti tahulah ya. Engkau jadikanlah ya. Jadi ini permintaan Nabi Ibrahim ya. Haza bermaksud ini ya. Haza ini baladan negeri aminan, aman tu tenteramlah, selamat selamat aman. Kita dah biasa kan aman tenteram kan. Aman aminan dengan aman sama je, tenteram selamat ya, sama ya. Okay, haza bermaksud ini ya. So apa? Ingat tak? Ini itu apa namanya? Ini itu sana sini apa Atof. namanya? Atof. Bukan atof. Atof Isyarah. isyarat. Tanda isyarat, lampu isyarat. Boleh bergerak ke, tak boleh bergerak ke, pergi kiri ke, pergi kanan. Itu sedikit membantu kita ya, isyarah. Bolehlah kita terima dah. Isim isyarah. Ya. Isim isyarah maksud dia senang je. Maksud dia ini, itu. Itu je maksud dia. Tak ada maksud lain pun. Cumanya dia penggunaan dia, haza tu, dia ada kategori muzakkar dia tau. Dia ada kategori muzakkar ke, muannas ke, dan dia kalau satu, kalau benda tu kan katakan ini kan, buku ini, buku itu kan. Jadi kalau benda tu satu, muzakkar, apa dia ada. Kalau muzakkar pakai haza, kalau muannas tak pakai haza. Muannas pakai hazihi. Dia ada dalam list dia lah isim isyarah, ya. Untuk muzakkar yang ni, muannas yang ni, lepas tu muzakkar pula seorang, yang ni dua, yang ni jamak yang ni. Dia macam tu. Muannas juga, ya. Yang tapi haza banyaklah. Kita ambil yang banyak-banyak saja, yang banyak dijumpai dalam Al-Quran ya. Isim isyarah, dah ingat nama, cumanya kalau boleh nak sedikit ya, nak sedikit tahu, oh ini muzakkar mufrad. Kalau boleh ya, muzakkar mufrad. Mufrad tu maksudnya tu maksudnya satu. Satu apa Ustazah? Satu negeri. Lepas dia tu baladan. Baladan tu negeri. Jadikanlah negeri ini selamat. Jadinya lepas tu haza, sebenarnya dia punya satu. Kenapa macam mana nak tahu di satu? Baladan. Baladan tu maksudnya satu negeri. Ya. Kalau dua negeri, dia tak pakai haza. Kalau dua negeri bukan baladan dah. Lain pula, baladan pun tukar. Dia punya isim isyarah pun tukar juga. Nampak? Dia macam tu. Ya. Cumanya saya kata ambil yang biasa-biasa tau. Yang biasa-biasa haza banyak dalam Quran. Jadinya isim isyarah dah lepas dah. Dah pas dah ya. Muzakkar mufrad. Maksud dia ini, itu saja. Okay. So dia bergantung kepada isim lepas dia lah. Selalu isim isyarah ni dia sama ada dia nak muzakkar ke muannas ke, dia bergantung kepada isim selepasnya. Pak haza, selepas haza baladan. Baladan adalah isim.
Macam mana nak tahu baladan tu isim? Macam mana? Macam mana kita nak kata baladan tu isim? Ha. Tanwin. Ya, tanwin. Ataupun kalau kita ingat undang-undang selepas isim isyarah mesti isim punya. Itu dari segi ayat lah. Selepas isim isyarah mesti isim. Ataupun kalau kita guna mata tengok, oh baladan ada tanwin di hujungnya. Itu isim lah tu. Baladan bermaksud negeri. Negeri ini. Macam tu. So isim isyarah. Sebenarnya kalau yang baladan tu dia adalah istilah dia. Dia macam ni tau. Macam jar, majrur. Kita tahu. Kalau ataf, maktuf. Dia macam tu. Selepas huruf jar, isimnya dipanggil majrur. Kalau selepas huruf ataf, isim selepasnya ataupun perkataan selepasnya dipanggil maktuf. Maktuf tu dari ataf. Majrur tu dari jar. Dari perkataan jar sendiri. Sebenarnya ini pun ada juga sebenarnya. Kalau dah ada isim isyarah, dia mesti ada isim lepas tu ada nama. Musyar ilaih, dia panggil. Tapi tak payahlah, tinggal je lah yang tu. Yang penting kita ingat haza tu, paling penting ya. Ini haza bermaksud ini, kategori muzakkar mufrad. Kenapa muzakkar? Negeri. Baladan bermaksud negeri, dia jatuh dalam kategori muzakkar. Tak ada, Ustazah tak hafal pun, tapi kita hafal yang haza tu je. Jadi baladan tu mesti muzakkar lah. Kalau haza muzakkar, isim dia mesti muzakkar. Dia tak boleh campur-campur. Kalau isimnya muannas, dia punya isim isyarah dia mesti yang muannas punya. Macam tu. Baladan aminan. Kita perhatikan di sini ya. Baladan aminan. Kedua-duanya ya. Hujung kedua-duanya ada tanwin. Tanwin atas. Baladan ada tanwin atas. Aminan ada tanwin atas. Apa nak sebut nama dia? Sifah wa mausul ke kan? Ya, sifah wa mausul. Kak Jam kalau nak cakap buka mikrofon ke Kak Jam? Zat dan sifat. Sifat boleh. Zat. Kak Jam suka menyebut zat dan sifat. Boleh. Kita faham. Zat mengikut sifat. Ya. So yang mana satu sifat, yang mana satu zat? Yang mana Kak Jam? Baladan tu zat. Lepas tu aminan tu sifat dia. Ya. Maknanya negeri tu bersifat aman lah. Ya, Kalau itu betul. lebih mudah faham kan? Ya, betul. Ya. So zat. Zat tu mausuf lah. Kalau istilah yang ni mausuf. Mausuf tu sebenarnya dari perkataan sifat tu sendiri. Mausuf tu daripada sifat tu, sifat dengan sifah sama je. Sifah wa mausuf. Sifat wa mausuf. Sifah ke sifat ke sama je. Mausuf. Mausuf tu sebenarnya perkataan mausuf tu datang daripada sifat. Saya kata gini sifat dan benda yang disifatkannya. Macam tu sebenarnya. Nak kata guna zat dan sifatnya boleh je kita faham. Yang penting kita faham. Cuma dia ada istilah. Tapi kalau Kak Jam cari dalam buku ni, cari bab zat dan sifat, tak tahu ada ke tak ada? Tak tahu. Ada ke tak ada? Saya tak tahu. Kita biasa sifah wa mausul kan? Mari kita sekejap kita tengok nak tengok apa ada tak bab yang bernama zat dan mausul. Mari kita tengok sekejap ada ke tak ada. Isim mausul, fi'il. Mana sifah wa mausul ni? Dhamir, isim, tak ada pun dalam buku ni. Tak ada dalam buku ni. Ada ke? Ustazah tak nampak. Isim isyarah ada, isim mausul ada, al-alam ada, fi'il ada, fi'il, wat al-istifham ada, jumlah ada. Tak ada pun sifah wa mausul dalam ni. Kot kata tinggal ke? Sorry, tertinggal lagi kot. Maaf. Ustazah tertinggal ada satu lagi. Ada satu lagi halaman. Kana inna jumlah huruf jar, zaraf, hal, idafah, huruf ataf. Ada sifah. Dia pakai sifah. Halaman 112 dia pakai sifah. Dia tak pakai zat Kak Jam. Kalau Kak Jam pakai buku ni cari zat memang tak jumpa kan. Tapi perkataan seerti lah tu. Samalah ya. Kalau kita dah faham zat pun boleh, sifat pun boleh. Jadi kita tahu nak cari kat mana. Sebab tu saya tak nak saya terpaksa menyebut sifat tu, sifah tu. Saya kena sebut. Sebab buku surah berapa tadi Ustazah? Muka surat 112. 112. Dia kata sifat. Dia punya kata sifat, sifat. Sifah dengan sifat sama je.
Kalau Arab dia sifah lah ta marbutah, tapi Melayu dia pakai sifat. Sama je. Ya. Nampak? Kalau Kak Jem cari zat, tak ada lah. Ya. Tapi kalau dah faham zat dengan sifat sama, boleh ya cari di situ. Ya. So kita panggil sifah wa mausuf. Tak nak guna wa pun tak apa. Sifah mausuf. Boleh juga. Nak guna zat dan sifatnya. Boleh juga. Ataupun dia ada satu lagi istilah ya. Kadang-kadang dalam buku lain ya. Ataupun tenaga pengajar lain dia pakai na'at wa man'ud. Dia pakai na'at. Na'at bermaksud sifat. Sama je. Tapi dia nun ain ta. Bukan ta marbutah. Nun ain ta maftuhah. Na'at. Na'at bermaksud sifat. Ada. Terpulanglah kepada tenaga pekerja nak guna istilah mana. Man'ud tu macam tadilah. Yang tu sifah mausuf. Na'at man'ud. Man'ud tu datang daripada perkataan na'at. Sifat dan perkara yang disifatkannya. Macam tu. Zat dan perkara, zat dan sifatnya. Boleh je. Sama je. Okay. Itu sesuatu tentang baladan aminan. Negeri aman. Negeri yang aman. Macam tu ya. Okay, kita punya ayat sebenarnya sampai tu je. Kita yang lepas tu warzuquhu tu bukan ya. Kita sempat lagi pergi kepada latihan terakhir kita untuk latihan 2. Huruf H. Huruf H. Kita tunggu kawan kita hantar ya. Wa ila. Wa ila Madyana. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Okey. Waw macam tadilah huruf athaf. Ila adalah huruf jar. Ini sebelah menyebelah ya. Dan kepada itu dari segi maksud. Dan kepada tapi sebenarnya kalau kita ada huruf athaf ya, kalau kita ada huruf athaf, apa-apa kalimah selepasnya dipanggil ma'tuf. Macam tadilah. Sifah lepasnya dipanggil mausuf. Jar selepasnya dipanggil majrur. Nampak Tapi kali ni ada waw adalah athaf. Ila dipanggil ma'tuf. Itu dari segi istilah. Yang ma'tuf tu maksudnya yang diathafkan. Padanya kalau kita pecah-pecah adikkan dia, waw adalah huruf athaf bermaksud dan, ila adalah huruf jar bermaksud kepada. Kita pecah-pecahkan dia. Sekarang ni huruf jar tu pula betul lah huruf jar. Tetapi dia duduk di tempat maktuf. Maksudnya dia duduk selepas waw. Jadinya nak sebut dia huruf jar pun boleh, tak ada masalah ya. Waw ataf ila jar. Cukuplah. Habislah ambil itu lagi senanglah. Dan kepada. Ya. Kepada Madyana. Madyana ditulis sini penduduk Madyan. Ustazah rasa Madyana tu tempat, bukan penduduk. Ustazah rasa negeri Madyan ni sekarang apa Ustazah? Negeri Madyan ni ada sekarang negeri apa ya? Tak ada dah, nama ni tak ada. Oh dah tak ada dah? Tak dia ada. tukar nama ke tak ada ya? Tak tahulah dia macam ni. Saya bagi contoh ya. Aduh. Farsi. Pernah dengar tak perkataan pernah dengar Farsi? Farsi ya. Negeri Farsi kan? Tak ada. Sekarang tak ada dah. Saya lebih kurang ni Kak. So, kalau negeri Farsi yang kita tahu sekarang apa? Contohnya lah, negeri Farsi yang kita tahu sekarang apa? Iran, Iraq antaranya. Yang saya yakinlah negeri Farsi. Cari Farsi dalam peta tak ada. Ya macam itulah. Dan ada satu lagi. Aduh, satu ya. Dia dulu biasa Syam. Negeri Syam. Tak ada dalam peta sekarang. Apa negeri sekarang negeri Syam ada di Damsyik ke? Ya Syam tu Damsyik ya? Damsyik ya, Damsyik, Jordan. Jordan, Damsyik, Lubnan. Lubnan satu lagi. Satu lagi tertinggal. Nampak? Kalau dulu-dulu dia panggil Syam, kan? Kita tahu kan Nabi berniaga ke Syam. Sekarang cari Syam dalam peta tak ada, tapi pecah kepada 4 tadi. Samalah dengan Madyan ni tadi nak jawab kan. Tapi saya tak tahu Madyan tu negeri apa, saya tak tahu. Ya. Okey. Madyan tak silap saya tempat, tak silap saya nama kampung tu lah, tapi kat sini dia tulis penduduk Madyan. Tak apalah ya. Maksudnya nama lah tu. Dia sebenarnya kalau dah ada huruf jar ila, kalau dah ada huruf jar, isim selepasnya berbaris bawah. Sepatutnya lah ya, Madyani sepatutnya lah. Tapi bila dah Madyani nama, saya dah cakap tadi kan nama kan, nama tempat jadinya. Dan dia tak ada perkataan-perkataan ataupun nama-nama, bukan saja nama, apa-apa saja perkataan yang tak boleh berubah baris hujungnya, makanya baris bawah tu tak nampak ya. Wa ila Madyana. Madyana tu kita kata mabni lah, dia tak boleh jadi Madyani, tak boleh ya. Walaupun dia datang selepas huruf jar, tak ada masalah pun, boleh je.
Sebab kita faham dia adalah tapi ada perkataan yang total mabni, ada perkataan yang separa, half. Separa mabni. Nampak? Dia bukan semua yang total mabni, ya. Ada yang memang tak boleh tukar baris langsung. Macam tu je baris dia. Ada yang boleh berubah sikit. Macam itulah, ya. Macam ni madian dia duduk di tempat majrur sebenarnya. Sebab sebelumnya ada huruf jar. Tapi sebab dia mabni, tak nampak baris bawah tu, ya. Dan kepada madian. Itu maksud dia. Akhahum Syuaiba. Akhahum, hum dulu ya. Hum kenalah ya. Hum ya. Okey, hum mereka, ya, mereka. Akha tu, kalau ikut terjemahan di situ dia letak saudara. Saudara mereka. Ya, tak apa, ambil dulu dia punya maksud ya. Tengok dulu nama Syuaiban tu. Syuaiban tu siapa? Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Syuaib. Macam tu ya. Nama Nabi lah tu. Nama Nabi ya. Syuaiban. Nabi Syuaib. Kadang-kadang kita Nabi Syuaib tahu tapi bila Syuaiban tak tahu. Tak tahu siapa. Apa ni saudara mereka Syuaiban. Dan kepada Madian saudara mereka Syuaiban. Nanti tengok ayat tadi. Ayat tu di situ saja ya. Okey, tak apa. Akha tu sebenarnya maksud asal dia saudara lelaki. Itu maksud asal dia. Brother lah. Saudara lelaki. Dia kalau tulis saudara kan, dia sebenarnya lelaki. Dia bukan perempuan. Ya. Sebenarnya saudara lelaki mereka. Macam tu sebenarnya. Ya. Akhahum. Saya tak nak lebih-lebih kat situ. Saya tak mau lebih-lebih lah. Cukup saya bagi tahu. Akha sebenarnya saudara lelaki. Dia lelaki. Dia bukan perempuan. Saudara mereka, saudara lelaki. Ustazah, kalau perempuan apa Ustazah? Kalau perempuan, Kalau saudara perempuan? perempuan apa? Ukhtun. Ukhtun. Betul. Ukhtun. Dia kha, dia mesti kha lah, ukhtun. Ya, ini saudara Ni lelaki. akhun. Kalau ni satu akhun kan Ustazah. Ya, sebenarnya akhun sebenarnya. Kita kena cari dalam kamus ping. Dia kalau cakap-cakap je tak boleh. Dia cuba cari dalam kamus ping ni. Kamus ping ni dia ada di mungkin di belakang ke yang ada apa? Mufrad jamak tu. Siapa ada kamus ping? Tolong ya. Saya perlukan cepat-cepat sikit. Ya, kata Kamus pink tu warna pink ke Ustazah? pink dengan ala-ala pink dengan coklat-coklat, nampak ke? Skrin saya. Ada. Rasanya ada kat sini. Kalau ada sebab kamus ni banyak dia punya dalam dia tu banyak bagus. Kat sini dia ada bagilah. Amy ada ke Amy? Surat 573. Siapa yang ada buka muka surat 573. Siapa yang ada, siapa yang tak ada Amy kena hantar kat skrin. Okey, boleh. Okey, kita nak tunjuk apa dia, beza dia asalnya apanya. Syuaiban tu Nabi Syuaib lah, dah tahu ya. Okey. Sekejap kita tengok ya. Kita tengok apa yang kawan kita hantar di skrin kita. Ustazah, kenapa Syuaiban tu dia tak mabni? Maksudnya kenapa dia boleh Syuaiban? Dia Maksudnya kenapa dia berubah baris ya? Ya. Kenapa dia tanwin kat ujung? You punya soalan tanwin tak ada kena-mengena dengan mabni. Apa you punya soalan sebenarnya? So saya nama Nabi Syuaib tu kenapa boleh berubah kat ujung tu? Dia tak mabni. Dia nama tak semestinya mabni. Ada nama yang mabni, ada nama yang tak mabni. Okey. Dia bukan semua. Kalau macam contohlah Nabi Musa, confirm mabni habis-habisan, total mabni. Musa lah forever lah. Bukan semua, bukan saja nama ya, hatta apa-apa isim saja. Ada yang memang mabni, ada yang tak mabni. Itu kita tak boleh kontrol lah ya. Dan nama juga. Nama ada yang mabni, ada yang tak mabni. Ya. Itu. Okey, kita terima itu je. Okey, kita tengok ni ya. Ini sebenarnya yang kawan kita siapa Amy kena naik atas sikit ya. Naik atas sikit ya. Itu ya akhun tu. Sebenarnya dia akhun tu. Ini tajuk dia singular plural ya. Mufrad wa jamak. Mufrad maksudnya singular, jamak tu jamak lah, plural. Okey, kita nampak di situ yang warna pink ya. Warna pink tu dia punya mufrad dan yang sebelah dia tu jamak dia. So sebenarnya dia akhun. Sebenarnya bawah dia tu ukhtun yang kawan kita tanya. Ya, akhun seorang saudara lelaki, ukhtun seorang saudara perempuan. Situ ya. Okey.
Sekarang cuba tengok sedikit kalau dia punya jamak dia apa? Cuba naik atas lagi. Siapa Amy? Kalau boleh naik atas sikit lagi bagi dia nampak. Kita tengok ya. Kalau akhun ya, akhun seorang saudara lelaki. Kalau katalah ramai saudara lelaki, tengok jadi apa tu? Ikhwatun, ikhwah, ikhwatun, ikhwanun. Biasa dengar tak? Ikhwan. Pernah dengar? Ikhwanul dengar, Ustazah. Muslimin. Ya. Ikhwan tu dulu Arkam ke Ustazah? Itu saya tak tahu. Kelakar lah soalan Kak Jam ni. Itu saya tak tahu. Cumanya saya tak tahu. Ikhwan lah. Kita pernah dengar lah nama ikhwan. Perkataan ikhwan. Kan tak? Dan ada kedai sukan sekarang di tempat kita kan nama ikhwan ya? Betul tak? Ada kan? Ada ke? Kedai sukan, sport. Klinik ikhwan. Ada. Nampak? Klinik ikhwan. Ada setengah tu klinik ikhwan lah, ada setengah tu bakery ikhwan lah, ada kedai sport ikhwan. Maksudnya sekarang dah banyak digunakan. Saya nak cakap ikhwan. Maksudnya itu jamak untuk akhun tadi. Itu maksud dia. So kalau akhun seorang saudara lelaki, kalau ikhwan saudara-saudara lelaki. Kalau ikhwan antara maksud dia lah. Ya. Ikhwanul Muslimin. Itu pun ada kawan kita sebut. Ustazah salah sebut yang itulah. Yang penting you pernah dengar. Itu yang paling penting ya. Okey. Dan dia ada dua. Dia punya jamak ada dua. Ikhwatun. Ikhwah pun sama. Maksudnya kalau orang nak cakap ikhwatun dengan ikhwanun sama maksud. Itu sebenarnya. Kalau itu ya. Ikhwatun bermaksud saudara-saudara lelaki. Ikhwanun juga bermaksud saudara-saudara lelaki. Dia ada dua jamak taksir. Kenapa dua? Suka hati dia lah. Dia ada dua, dia dua lah. Jangan kita tanya. So kalau akhun seorang saudara lelaki, ikhwatun ataupun ikhwanun, kedua-duanya bermaksud saudara-saudara lelaki. Okey? Kalau yang perempuan, sebab kawan kita dah tanya kan. Ukhtun, seorang saudara perempuan, jamak dia akhwat. Itu biasa dengar akhwat kat mana? Kita dengar kat mana akhwat? Akhwatun. Di mana kita dengar? Kita biasa dengar apa? Isim inna wa akhwatuha. Kana, isim kana wa akhwatuha. Dia ada di situ. Pada bab isim inna dan isim kana. Ada. Perkataan akhwat maksudnya saudara-saudara perempuan. Akhwat. Biasa dengar kan? Antara yang orang selalu jumpa lah, selalu sebut ya. Itu sedikit tentang kita. Cumanya kenapa di sini akha? Dia tambah alif. Dia tambah alif. Akha tu sebenarnya saudara lelaki tu merujuk kepada Nabi Syuaib sebenarnya. Okey. Sebenarnya ayat ni sebenarnya kan, dan kepada Madian seorang saudara lelaki mereka bernama Syuaib dihantar. Itu sebenarnya. Sebab memang Nabi Syuaib menetap di negeri Madian. Lepas tu saya cakap tadi, Madian tu nama tempat. Ya, memang Nabi Syuaib tempat tinggal dia, nama dia Madian ada dalam Quran. Ya. So akhun ni saya tak pasti kalau ada dalam bab kita ya. Dia ada 5 isim ya. Ada 5 isim ni. Termasuk salah satunya akhun ni lah. Dia ada 5 dalam grup ni tau. Dia panggil isim al-khamsah dia panggil. Isim yang 5 isim. Dia panggil itu. Isim yang 5 ataupun 5 isim. Sekarang ni kita jumpa satulah. Ya. Jangan tanya yang lain-lain tu, nanti kita tak ingat. Ya. Kalau secara lalu kita boleh sebutlah. Akhun, saudara lelaki. Lepas tu abun bapa. Rasanya pun termasuk. Lepas tu ada apa ya? Famun mulut. Lepas tu ada zizu. Yang macam zat yang macam Kak Jam cakap tadi, zizu 4. Ada satu lagi tu, saya lupa satu lagi. Dia ada 5 isim. 5 isim ni dikategorikan dalam satu kategori yang sama. Ada orang tanya kenapa ya saya? Sebab dia ni pelik sikit isim ni. Habis cerita pelik sikit. Tadi akhun. Tiba-tiba kat sini dia jadi akha, dia kena tambah alif. Kenapa dia kena tambah alif? Sebab dia nak cakap saudara lelaki mereka. So ada berapa isim kat sini? Ada 2 kan? Satu akha, itu satu isim. Dan hum juga isim. Domir adalah isim ya. Jadi di sini isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua di sini. Apa istilah dia? Kalau sandar-sandar ni apa? Buka mikrofon lah Kak Jam. Idhofah. Idhofah.
Atau Izafah. idhah bukan izah, idhah. Izafah. Susah nak Ataupun keluar. Izafah. itu pendek tu Kak Je. Kalau nak lagi panjang, apa? Kalau yang panjang tu apa nama dia? Dia ada nama panjang dia. Ada ke siapa yang ingat apa nama panjang dia? Mari kita tengok di siapa ada buku yang bab kita ni, buku latihan. Cuba tengok di awalnya list tu dia pakai nama apa? Dia panggil apa nama dia? What? Dia di belakang lagi ya. Kita tengok sifah tadi. Tak ada ke dalam buku ni? Sifah ada, isim tafdil ada. Syarat. Mana rasanya kat situ jelas. Dia pakai idofah juga. Dia pakai idofah ya. Halaman 96 dia tulis. Al-idhafatu. Tak apalah dia pakai idofah. Ya. Sandaran. Okey. Cukuplah tu dah pakai idofah tu dah pendek dah tu ya. So ini sebenarnya bentuk dia idofah. Idofah tu maksudnya isim pertama disandarkan kepada isim kedua. Macam tu. Ya. Dia wajib isim lah. Ya. Izafah. Idhafah. So akhun tadi, akhun tu kita nak sandarkan kepada hum, dia tak boleh akhun hum, dia tak boleh. Dia tak boleh, tahu tak? Jadi tak nak dia kena tambah alif tu. Akhahum. Tu yang kata 5 ni tadi dia pelik, dia semacam dia perlu diubah dengan cara yang macam tersendiri cara dia orang lah. Jangan tak ingat dulu pun tak apa. Tapi kita nama dia isim al-khamsah. Maksudnya isim yang 5 ataupun 5 isim. Okey. Kalau kita nak baris depan, akhun dia boleh jadi akhuhum. Dia boleh jadi macam tu. Kalau kita nak macam tadi akhun kan dalam kamus pink tadi kan. Akhun kalau kita nak yang baris tak nak pakai akhun ni baris atas kan. Kalau kita baris depan akhuhum. Dia kena jadikan mad asli di situ. Asal dia akhun sahaja. So yang ni dia kenapa dia baris atas sebab dia ikut Syuaib tu. Syuaib baris atas. Sebab akhwa tu refer kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib baris atas. Akhwa tu adalah Nabi Syuaib. Jadinya dia kena baris atas. Dia kena ikut. Dia merujuk kepada orang yang sama. Ya. Ni dia panggil isim al-khamsah. Nama dia. Saya tak pasti. Saya rasa tak ada. Saya rasa tidak ada dalam buku latihan kita ni. Bab tu tak ada. Nanti tapi saya bukan ada nota. Dia tak adalah nota detail ke tak ada. Saya pun nanti kalau saya dapat saya tanya orang-orang lain kalau dia orang ada dalam bentuk nota yang lebih proper kita kata ya. Isim al-khamsah. Mungkin ada buku pun banyak di pasaran kan. Mungkin adalah ya. So dia sebenarnya dia akhun tapi kalau nak diidhafahkan dia kata kalau nak ikut baris akhun tadi akhuhum dia kena jadi mad asli. Ini akhahum kena jadi mad asli ataupun kalau baris bawah akhihim dia kena jadi mad asli jika perlu disandarkan jika perlu diidhafahkan ya. Isim al-khamsah nama dia. Akhun saudara lelaki, abun bapa, famun mulut, lepas tu zazizu 4. Zazitu tu sekali lah za maksudnya zat tadilah yang Kak Jem cakap dan satu lagi saya lupa. Dia ada 5 ya. Dia orang tersendirilah cara dia orang. Dia mana ada ejaan dia ada alif, tiba-tiba kena ada alif. Dia itulah tu yang kata dia lain daripada lain tu ya. Lepas tu dia dikategorikan nama. Okey, Syuaiban. Wa ila madyan akhahum Syuaiban. Okey, ini ayat tu dah kat situ je kan? Saya ayat selepas itu memang ayat dia. Cuba tengok ayat dia. Tapi kita sempat ke? Kita tengok ayat habiskan dia. Kita tengok. Kalau tak detail pun tak apa. Kita tengok saja ayat selepas dia. Kita tengok. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini ayat dia lah rasanya memang ayat dia. Okey, dia kata apa? Sebenarnya wa ila madyan akhahum Syuaib. Sebenarnya ayat tu kan saya nak ulang. Kepada Madyan saudara mereka Syuaib dihantar. Macam tu sebenarnya. Okey. Itu sebenarnya maksud ayat yang tadilah. Okey, Syuaiban ya. Okey, qala tu dia tu Syuaib tadilah Nabi Syuaib. Qala fi'il madi 3 huruf, dhamir di dalamnya huwa. Huwa tu siapa sebenarnya Nabi Syuaib.
Qala dia telah berkata, Nabi Syuaib berkata kepada penduduk Madyan. Dia kata apa? Ya qaumi. Ya qaumi, ya bermaksud wahai. Ya. Ya di sini mesti 2 harakat ya. Maksud wahai qaumi dia macam Rabbi tadi. Dia sebenarnya ada ku di situ. Kalau Rabbi tadi Tuhanku, qaumi kaumku. Sebab kaum bahasa Arab. Kita dah tahu kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, tahu kan? Dia qaum dia, tapi dalam Quran dia huruf qaf. Dia bukan huruf kaf ya. Qaumi. Itu sebenarnya ya qaumi, wahai kaumku. Mudah-mudahanlah perlahan-lahan yang mana kita boleh ingat ya. So kalau sini selepas ya biasanya memang manusialah biasanya ya. Kalau kita manusia mesti nak cakap pada manusia kan. Kita kan nak cakap pada wahai batu. Tuhan bolehlah buat macam tu, kita tak boleh kan. Jadinya kalau kita nampak ada ya macam ni yang wahai-wahai tu, itu lepas dia memang isim lah. Ya, qaumi, kaum ya, wahai kaumku. Ini kategori dipanggil ya qaumi, dipanggil isim nida, dipanggil nida maksudnya panggilan. Yang memanggil-manggil wahai itu dipanggil nida. Kita pun ada bab dia insya-Allah, rasanya ada ya. Okey, ya qaumi isim nida. Selepas ya mesti isim punya ya, wahai kaumku. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya? Ini sebenarnya 3. Ya 1 qaumi, qaumi itu sebenarnya kaumku. Ya dia ada huruf ya di hujung sebenarnya. Ya ana sebenarnya lah tapi telah dibuang. Macam yang Rabbi tadi, ya. U'budu, ni yang kawan kita tanya tadi. Fi'il amar ya bermula dengan hamzah wasal, hujungnya je berubah. U'budu macam tadi apa? Ij'al, ij'alu. Dia macam tu, ya. Ij'al, ij'ala, ij'alu. Ini pun samalah. Tapi ni kita tak baca dengan baris bawah i. Kita tak baca i budu ya, kita baca budu. Macam mana? Tengok huruf ketiga, huruf ketiganya roba, baris dhammah. Makanya mulakan bacaan dengan baris dhammah. Budu. Fi'il amar. Ya, fi'il amar siapa dhamirnya? Tengok hujung je, hafal sikit. Waw dengan alif ziyadah. Dhamirnya adalah antum. Kena hafal sikit ya. Sembahlah kamu semua. Macam tu. Maksud dia. Antum lah. Kamu semua hendaklah menyembah. Boleh? Kita boleh susun ayat macam tu. Ya. U'budu adalah fi'il amar, jamak muzakkar antum. Dhamirnya antum. Ya. Kamu semua sembahlah fi'il amar. Okey? Okey, Allah tu nak sembah siapa? Nak sembah apa? Sembah Allah. Jadi Allah tu adalah benda yang perkara yang yang dia apa? Disembah. Contohnya lah di sini. So Allah mesti u'budullaha. Tu wajib tu. Sebab Allah yang disembah, ya. So Allah dipanggil maf'ulun bih. Dipanggil. Ya. Benda yang disembah, perkara yang disembah, benda yang dibuat, perkara yang dilakukan, apa yang kalau dia kata sembahlah, nak sembah siapa? So sembah Allah. So Allah itu disembah, ya. Allah yang disembah, ya. Jadi apa-apa yang biasanya diduduk selepas fi'il amar biasanya, ya. Dia mesti isim nasab. Allah nasabnya pada tu. Ya, makanya Allah itu dipanggil maf'ulun bih, dipanggil. Yang disembah tadi, yang ya. Okay, dia mesti Dia tak akan ada u'budullahu, tak akan ada punya. Ya. Sembahlah kamu semua, sembah siapa? Sembahlah kamu semua akan Allah. Saya tambah akan. Ya, ataupun kamu semua sembahlah Allah. Macam tu. Ya. So Allah adalah yang disembah. Okey? Yang menyembah kita, right? So Allah mesti nasab. Nama dia istilah Arabnya dipanggil maf'ulun bih. Syarat dia mesti nasab. Allah tu syarat dia. Tak boleh Allahi, tak boleh Allahu, tak boleh. Dan dia duduk selepas fi'il amar. Okey? Okey, kita tengok sikit lagi. Habiskan dia. Ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, Nabi Syuaib berkata ya, dia telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, kamu semua sembahlah. Sembah siapa? Sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Mari kita tengok ma di situ, dia dah bagi maksud ma nafi. Tiada. Ma boleh bermaksud tiada, ya. Naikkan sikit siapa? Amy. Naikkan sikit ayat tu. Okey. Ma lakum, tiada ataupun tidak ada, sama je kan? Tidak ada dengan tiada. So di sini ma di sini kita panggil ma nafi. Ma ni kecil ya, kalimah dia kecil tapi maksud dia bukan satu, lebih. Kadang-kadang maksud dia lain. Tapi di sini dah ada tidak ada ataupun tiada, maksudnya ma nafi. Maksudnya tak ada lah, itu maksudnya, ya.
lakum. Lakum bagi kamu. La di situ huruf jar. La pendek huruf jar. Kum sebenarnya majrur sebenarnya, tetapi kum adalah dhamir muttasil. Jadinya tak nampak baris bawah, tak boleh. Okey, lakum kalau dari segi istilah dia jar majrur. Pecahkan dia, la huruf jar, kum adalah dhamir muttasil berada di tempat majrur. Itu cara kita menyebut dia. Tiada bagi kamu. Okey, kum tu untuk antum lah. Tiada bagi kamu. Okey. Min ilahin, dari Tuhan. Min huruf jar lagi. Tadi la huruf jar. Min huruf jar yang kedua. Di sini ilahin kita nampak baris bawah dia. Majrur. Min ilahin, hin tu baris bawah. Majrur. Dari Tuhan. Ilah adalah Tuhan. Okey. Jar. Dari segi istilahnya lakum. Kita dari segi istilahnya jar majrur. Min ilahin, jar majrur juga. Boleh je. Nak banyak lagi pun boleh je. Tak ada masalah pun. Boleh. Tapi pada min ilahin, nampak dia punya baris bawah dia pada hin. Nampak. Tapi lakum, tak jadi lakumi. Tak boleh. Sebab apa-apa dhamir memang mabni. Kita cakap tadi lah. Yang mana mabni lah. Nanti saya sebut sedikit apa yang mabni. Okay. Ghairuhu. Ghairuhu. Ada dhamir mutasil ya. Hu. Ghairu bermaksud selain. Ghairu maksud selain, hu bermaksud nya ataupun dia. Selainnya, tiada Tuhan selainnya. So ghairu dia ada maksud dia, ada istilah dia. Dia panggil istithna. IS istith TITH istithna. Istithna is istithna. Itu dipanggil, maksud dia sebenarnya maksud dia pengecualian. Itu je maksud dia. Nak sebut payah sikit. Buka mikrofon ya kalau nak cakap. Selainnya. Tiada Tuhan selainnya. So ghairuhu bentuknya adalah idhafah. Bentuknya. Ghairu istithna tapi diidhafahkan kepadanya. Selainnya. Nya di situ balik kepada Tuhan. Okey, apa-apa yang mabni, yang mana kita ingat je lah, dhamir, semua dhamir. Kita kata ambil lah semua dhamir ya. Cumanya kadang hum tu boleh jadi him. Itu memang dia memang boleh berubah. Hum boleh jadi him, hu boleh jadi hi. Dua tu je. Yang lain semua mabni. Dhamir, dhamir mutasil, dhamir munfasil, dhamir mutasil. Ataupun nama. Nama ada yang mabni, ada yang tak. Ada juga perkataan lain. Ada yang mabni, ada yang tak. Jadinya, tapi yang mabni, dhamir, isim mausul, isim isyarah, lepas tu yang huruf-huruf jar tu semua, ataf ke apa tu semua, macam wa je lah. Tak pernah jadi wi, tak pernah. Nampak? Itu adalah beberapa yang memang mabni, tak pernah berubah baris. Okey, saya nak tanya soalan. Siapa yang ada soalan? Kita habis yang ni ya. Habis bab 2, yang bab al-alam ni tinggal latihan 3 je. Latihan 3 tu kalau bukan Quran saya tak nak. Rasanya bukan Quran. Saya kalau bukan Quran saya tak nak. Sebab kita target kita untuk nampak, biasakan mata kita melihat apa yang ada dalam Quran. So yang akan datang insya-Allah pelajaran kita pelajaran 11 ya, al-fi'il. Kita akan masuk bab fi'il ya. Okey, sekarang siapa ada soalan? Silakan. Saya satu nak tanya. Sila. Yang mabni tadi. Ha. Dia mabni pada baris asal dia ke tak? Dia mabni tu pada hujungnya. Ya, mabni tu maksudnya tidak boleh berubah baris. Di mana yang tak boleh berubah baris tu hujung dia. Tak boleh. Yang lain tak ada. Macam ni kum. Jadi baris depan lah dia tak boleh berubah. Ya betul. Ya. Mim tu Di hujung sepatutnya mim lah kan? sepatutnya mim lah. Maksudnya mati-matilah. Macam itulah ibaratnya. Kalau mim tu pun sama. Macam tadi ni Madian. Dia ni separa. Dia bukan separa. Dia half. Dia mabni ada yang mabni secara keseluruhan, ada yang mabni secara separuh saja. Contoh saya bagi Syuaiban. Saya bagi contoh ya, macam Madian juga. So Madian tu actually asal dia Madyanu. Contohnya lah. Kalau dia total maksudnya tak boleh berubah langsung. Macam Musa. Memang sa tu sa, tak ada musu, tak ada
Musi tak ada. Kalau Musa saya bagi contoh memang total mabni, tak memang mabni secara keseluruhan. Tapi kalau ini boleh jadi Madyana, sepatutnya boleh jadi kena jadi Madyani kan sebab ada ilah, tapi dia maksudnya dia tak boleh berubah baris. Dia Madyana ataupun asal dia Madyanu. Dia mungkin macam itulah. Saya tak hafal pun. Tapi saya tengok Syuaiban contohnya. Kalau Syuaiban asalnya Syuaibun. Syuaibun boleh, Syuaiban boleh, Syuaibin. Saya tak tahu dia Syuaibin boleh ke tak. Sebab saya tak hafal pun. Saya tengok saya tahu. Kita tak payah hafal-hafal. Bila kita tengok, oh sepatutnya berubah baris tapi tak. Maka kita tahulah kenapa. Itu saja. Kita kena faham undang-undang yang huruf jar tadi. Ya? Nah, kita tak payah nak hafal. Maksud Ustazah kalau separa tu macam Malaysia kan. Kadang-kadang Malaysia kadang-kadang dia berubah juga kan. Apa? Malaysia berubah macam mana Kak Jan? Malaysia berubah macam mana? ada ke dia berubah Malaysia. Ustazah? Tak tahu. Malaysia bukan perkataan Arab. Jangan ambil Malaysia tu. Saya bagi contoh Allah lah. Saya bagi contoh Allah ya. Oh yang perkataan Arab je lah Ustazah ya. Ya, kita ambil perkataan Arab dulu. Lagi senang. Allah. Okey, saya ambil Oh Allah. baru faham. Maknanya perkataan Allah. Arab tu dia ada separah, ada separah dan ada tak separah ya. Ada separa mabni, ada yang mabni keseluruhan, ada yang tak mabni langsung. Dia macam tu. Oh faham. Maksudnya Allah, perkataan Arab je lah. Kita fokus yang dalam Quran je, tak ada Malaysia dalam Quran, ya. Okey, saya bagi contoh Allah. Allah tu yang asal dia Allahu, asal dia. Tapi nampak di sini boleh jadi Allaha, boleh jadi Allahi. Maksudnya kalimah Allah bukan mabni, tak mabni langsung. Maknanya separah lah tu. Bukan separa, dia memang tak mabni langsung. Dia boleh berubah. Dia yelah tak mabni lah maksudnya. Dia tak mabni Tapi kalau yang separa tu yang saya tahu contohnya kalau yang betul-betul mabni, kalau Allah tak mabni langsung, tapi Tak kalau mabni Musa lah kan? mabni sepenuhnya. Musa salah, tak ada musi tak ada. Memang Musa sah. Oh sebab dia perkataan Arab kan. Okey, sekarang ni ada yang separa mabni. Pak, dia ada yang tak mabni langsung, ada yang mabni secara keseluruhan dan ada yang mabni separa. Dia kata antara alasannya bila kita tanya kenapa yang mabni ni, kita tanyalah. Kita ada tanya masa tenaga pengajar tu profesor dulu. Dia orang Vietnam ke apa saya tak ingat, saya lupa. Saya tanya dia kenapa mabni ni? Dia kata yang mana mabni tu asalnya bukan dari bahasa Arab. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Tapi kita tak payah hafal. Dia pun tak hafal, dia kata. Jadi kita nampak mata kita. Kalau dah ada huruf jar, sepatutnya baris bawah tapi tak jadi baris bawah, maksudnya kita tahu dia tak boleh berubah baris. Macam tu je. Kita tengok di situ saja. Okey. Ada soalan lain tak? Ada? La soal. Tak ada? Yelah, paling tidak pun hari ni kita faham tentang yang mabni tadi, betul tak kan? Kita sangka semua mabni tak, ada yang mabni, ada yang tak mabni langsung, ada yang separa mabni. Jangan hafal. Kita tengok Allah tu memang tak mabni langsung lah. Allahu boleh, Allaha boleh, Allahi boleh. Allah tu memang contoh yang terbaik lah untuk tak mabni langsung. Kalau contoh mabni pula, yang betul-betul mabni 100% Musa, nama Nabi Musa. Memang sah. Tak boleh, musi tak ada, musuh tak ada. Memang Musa. Itu contoh yang mabni secara total, dan ada yang separa mabni. Separa mabni tu selalunya dia boleh baris dhammah dan dia boleh baris macam ni. Contohnya Syuaibun, Syuaiban. Tapi tak ada Syuaibin. Saya bagi contoh je. Saya bagi contoh je. Tapi saya rasa Syuaibin boleh. Saya rasalah. Syuaibun boleh, Syuaiban boleh, Syuaibin boleh. Yang tak boleh tu Madyan tu. Madyan tu asalnya Madyanu boleh, Madyana boleh, Madyani tak boleh. Jangan tanya kenapa, saya tidak ada jawapannya. Tapi kita boleh faham lah. Sebab kita nampak ilah selepas dia tu huruf jar. Sebelum dia tu ada huruf jar. Sebab kita tahu undang-undang huruf jar kan. Undang-undang huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Jadi kalau tak nampak perubahan tu, maknanya kita dah faham kenapa. Okey, ada soalan lain? Soalan akhir. Ada? Sila. Jika ada sila. Tak ada? Maaf Ustazah, bila dia boleh baris atas, bawah, depan tu maksudnya dia dah bukan kategori mabniyah kan? Bukan kategori mabni. Walaupun dia isim macam Syuaib ni kan? Walaupun dia isim. Dia bukan kategori, dia tak masuk dalam kategori mabni ni, sama ada mabni separuh ataupun mabni secara keseluruhan.
Ya total lah, maksudnya tak boleh berubah langsung. So kalau yang dah berubah semua tadi macam Allah tu memang tak masuk kategori mabni walaupun isim. Tak kisah. Ada yang isim mabni, ada isim tak mabni. Okay? Right? Okay. Faham. Last. Last soalan. Ada? Tak ada? Tak ada ya? Jika tidak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa ma'assalamah. Apa jam jilid, pejam jilid dan habis Januari cepatnya. Ya, cepatnya masa berlalu kan? Betul Ustazah. Esok dah 31. Kan esok dah 31 kan? Rasa macam cepatnya baru semalam. Rasanya macam itulah kan? Tapi itulah ya, masa berlalu amat cepat. Kita jumpa lagi insya-Allah ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Bye. Terima kasih semua. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, Assalamualaikum. Alah.